Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya kesambung perbincangan kitab Sunan An-Nasa'i rahimahullah, bab yang ke-18, muka surah 42. Salatul rajul fi thawbil wahid laisa ala atiqih minhu syai'un. Seseorang salat dengan memakai sehelai kain dan tidak ada pada bahagian tengkuknya sesuatu. Maknanya di bahagian tengkuk tu maksudnya bersekali dengan mangkib ni, kepala bahu ni. Mana di atas ni tidak ada sesuatu. Dalam keadaan terdedah secara jelaslah maksudnya. Ini bab yang ke-18. Jadi bagaimana keadaan itu? Jadi di bawah bab ini Imam Nasa'i kemukakan satu riwayat, satu hadis saja, iaitu hadis yang ke-769. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Mansur qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Abu Zinad 'anil A'raj 'an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah seseorang kamu, tambah terjemah itu tertinggal tu, dia kaedah dianya betul lah, la yusalli itu. Sebab dia begini dalam kaedah, kalau kali fa'il, kalau ada lam kemudian di hujung ada nun bertasydid, mana kena terjemuh dua ayat penegas. Tapi ini yusalli itu tidak ada lam, ada nun bertasydid saja. Jadi betul lah, janganlah seseorang kamu, janganlah tu janganlah sesekali. Dia mesti sebab nun bertasydid. Mana janganlah sekali-kali. Mana ayat tu dia kena tegas sebab ada nun bertasydid. Tu tertinggal. Janganlah sekali-kali, itu maksudnya. Maknanya jangan main-main lah. Ni larangan ni serius sebab ada nun tasydid. Kalau ada kita apa? Satu kita tengok selepas ni. Janganlah sekali-kali, itu maksudnya. Seseorang kamu salat dengan memakai sehelai baju. Sehelai pakaian lah maksudnya. Boleh ada seluar saja ataupun kain selimut saja, itu maksudnya. Tanpa ada apa-apa di atas pundaknya. Istilah sehelai baju ni bukan makna baju kan? Mana sehelai pakaian lah maksud lebih tepat lagi. Misalnya dia pakai seluar saja ataupun dia pakai kain saja. Atas kepala bahu ni kosong, tidak ada, terdedah begitu saja. Jangan sekali-kali. Seseorang kamu salat dengan memakai sehelai pakaian tanpa ada apa-apa di atas pundaknya. Sebab kalimah atik dalam dia boleh terjemah pundak, dan dalam kamus boleh juga terjemah sebagai mangkib, kepala bahu. Atik itu. Okey, dalam hadis ini secara umumnya hadis ini adalah merupakan hadis larangan daripada Nabi SAW agar orang Islam tidak salat dalam keadaan memakai sehelai pakaian dalam keadaan kepala bahu, bahagian ini kita kata bahagian tengkuk ni terdedah secara terbuka begitu. Tidak boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia anggap makruh, setengah-setengah mazhab kata tak sah. Setengah-setengah mazhab itu. Kita bincang dah sebelum ni. Baik. Hadis Abu Hurairah ni adalah hadis yang sahih, peringkat tinggi, muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan ala atiqaihi dengan tasniah yang membawa maksud atas dua bahu. Kena perhati tu. Kalau atiq boleh kita jemah di atas pundaknya.
Tapi kalau atiqai tasniah ni makna dua. Jangan kita terjemah di atas dua pundaknya, tak boleh dua bahunya. Kalau sebut dua tu mana kena dua bahu lah. Tadi kan saya sebut atik ni, kalau saya cek dalam kamus. Inilah kamus ni pun kamus yang terkenal, kamus Al-Munir, kamus Larus misalnya, hak terkenal lah. Mana pelajar-pelajar di Mesir boleh katakan guna. Dan beberapa kamus lain, mana atik ni ada juga terjemah dengan makna kepala bahu. Tapi ada juga terjemah ni bahagian ni. Ni kita kata qafa, ni bahagian ni. Memanjang ke arah ni. Dia kita pun panggil pundaknya. Pundak. Baik. Tetapi kalau dalam riwayat Muslim disebut ala atiqai, atiqai tu makna dua. Dua pundak tu makna tak boleh nak terjemah bahasa Melayu dua pundak tu. Makna dua bahunya. Kena terjemah begitu. Kalau dalam riwayat Muslim kita terjemah ala atiqai, mana di atas dua bahu dia tu tak ada apa-apa. Jangan begitu, jangan solat begitu. Nampak huduh sangat, tidak berdisiplin itu. Tak kena tu solat begitu tu. Orang kita iyalah, tapi bukan orang langgar lah. Tapi sebab kalau kita pergi kampung, pas kedai dia pergi pakai kain pelekat saja. Enggak, kalau dia nak semaya gitu, pelek apa? Tak boleh. Dalam disiplin salat, sunnah salat tak boleh gitu. Kena jagalah. Sehingga kalau kita pakai kain pelekat, nampak perut, nampak ni ke atas ni tertutup aurat. Letak juga kain tuala, walaupun kecil pun mungkin akan nampak. Sebab ada Nabi salat sunat, mana nampak ni? Mana dia letak orang panggil kain sebal lah. Memang nampak ni. Belikat. Hak ni lebih ditekankan lagi, kena tutup. Tu. Baik. Manakala dalam riwayat Abu Daud, laisa ala mankibaihi syai'un, bermaksud tidak ada di atas dua bahunya sesuatu pakaian. Nabi larang. Makna di sini, sebab itulah para ulama menyebut bahawa larangan ini, penekanan larangan ini adalah pada dua kepala bahu. Dua kepala bahu. Sebab tu jarang sebenarnya kalau kita tengok orang maya di balasah gitu. Tak ada orang maya dadah gitu. Tapi kalau di rumah maya sunat ada. Saya pernah tengok. Kata macam mana teruk ni. Semaya ni pakai pelekat saja. Ni kita pernah pergi kampung lah ni. Kita pergi rumah dia, kata duduk saya nak semaya, hamba nak semaya. Dia pun semaya ke rumah dia tu. Dia adalah sudut rumah dia besar, rumah kampung. Padahal banyak tu pakaian tu. Kain tu alah apa boleh letak. Dia dogo-dogo mana lepah begitu kepala. Hak tu tak boleh. Setengah ulama kata, tapi bukan dalam mazhab Syafi'i lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia anggap makruh. Tapi ada mazhab kata tak sah semaya. Siapa begitu? Jadi maknanya, sebab tu kalau guru saya dulu masih belajar, dia kata paling tidak kita boleh kata su'ul adab, buruk adab. Semaya begitu tu. Sah, tapi tak munasabah kena semaya. Pakai munasabah tu kena ambil kira juga dalam agama ni. Baik, seterusnya. Yang ketiga, perlu diberikan perhatian berkenaan perbincangan bab sebelum ini. Hak kita bincang dah sebelum ni, kena bagi perhatian lah. Yang telah menekankan keperluan solat dengan ditutupi bahagian atas badan. Khususnya dua bahu tu. Dua bahu tu. Tersalah. Dua bahu. Dengan diikat dua punca kain, kemudian diletakkan pada bahagian tengkuk dalam keadaan tangan terkeluar. Ini jika sehelai kain yang dipakai adalah besar dan luas atau luas. Jika sehelai kain yang dipakai adalah sempit dan singkat, maka memadai memperkemaskan pada bahagian pinggang agar tidak terdedah orang. Kemas sini. Biarlah dia nak tutup, tak ada pakaian lain. Kalau nak akak jadi nampak pula bahagian bawah tu. Dalam keadaan itu, ikat kemas sini. Mana kalau boleh hantar sikit pada pusat ke, misalnya ada sahabat Nabi tu, dia letak atas kita kata atas tetek ni. Sebab kalau dia nak akak atas kepala bahu ni, jadi nampak sikat telah je bawah. Siapa tahu tu sahabat tak ada pakaian. Ada disebut gitu. Mana dalam keadaan itu pilihannya setakat itu. Itu kenapa? Hak ni hak kita bincang dah sebelum ni. Kena ambil perhatianlah. Sebab perbincangan ni masih lagi berkaitan. Hadis bab, iaitu hadis Abu Hurairah ini, menjelaskan ada larangan salat dalam satu pakaian jika tidak diletakkan apa-apa pakaian di atas pundaknya. Itu ada jelas. Dalam hadis ini ada larangan. Larangan itulah yang kita nak bincang tu. Sebab itulah Ibnu Al-Allamah Ibnu Daqiqil Id telah berkata, kenapa ada larangan ini? Kenapa Nabi larang buat begitu? Ada dua sebab. Kata Ibnu Daqiqil, ada dua sebab. Kenapa Nabi larang kita dedahkan kepala bahu ketika salat?
Yang pertamanya, berlaku pendedahan bahagian atas badan dan ia bercanggah dengan kehendak tabiat salat yang ditekankan kepada kemas dan cantik itu. Salat ni dia kena dalam keadaan kemas. Tidak serebeh kita kata. Kita nak menghadap Tuhan, nak sembah Allah, biar munasabah. Agama kita dia tekan je kepada munasabah kepada kita. Dia ambil kira tu munasabah tu. Tu tabiat dia panggil. Mengikut saya pun nak terima sebab dia sebut dalam teks Arab tu, itu masuk dalam tabiat. Orang panggil bila nak semaya, gitu kena pakai. Jadi tabiat semaya. Kalau bahasa Kelantan dia panggil tabiat. Tabiat ni mana perkara yang kira-kiranya menjadi amalan Nabi, para sahabat, dan begitulah yang Nabi kehendaki. Kita kenal solat ni daripada Nabi. Jadi bagaimana keadaan solat tu? Ketika nak solat tu Nabi ajar, kena kemas. Itu jadi tabiat semaya. Tiba-tiba pakai lebih kurang, tapi kalau nak pergi jumpa orang, kemas pula pakai. Tu tak kena gitu. Itu ilat pertama kata Ibnu Daqiq al-Ain. Yang kedua, jika ni sebab dilarang, ilat larangan berlaku. Jika pakaian tidak diikat pada tengkuk atau diperkemaskan pada bahagian pinggang, maka ia akan menyibukkan musalli untuk memegangnya ketika rokok dan sujud. Keadaan ini pasti akan menjejaskan kualiti salat kerana ia akan mengganggu fokus musalli. Dia kalau tak ikat, saya nak pergi kaki akak, kemah. Jadi tak sih gitu. Kena orang panggil sudah awal-awal lagi. Selesai ketika sebelum salat lagi. Contohnya gini lah, dengan saya pun berlaku kadang-kadang. Sebab dia gini, dalam solat ni kita kena minimumkan pergerakan. Kalau boleh gerak sekadar dibenarkan saja. Sebab tu contoh saya ambil contoh ni, saya sendiri lah. Sebab kita ni pakai spek ni, kita selesa buai ketika solat. Khususnya kalau kapek tu tebal. Dia tekan putih mata. Sebab tu saya kalau jadi email, misalnya sebagai contoh, kena dah ni. Jadi terpaksa congek dari. Sebab kalau kita nak perapat dengan hidung, tak perlu rapat dia, tapi kita tak selesa lah. Sebab kalau kena sekali hidung, lebih selesa. Jadi ada satu tempat, masjid lah, dia suruh saya jadi imam. Kita pergi tengok tu, tak kurang pada 4 lapis tebalnya. Jadi kita ni tak ingat nak buah lalu spek. Sujud mula-mula tu tak selesa. Nak sujud kali kedua buah, tu tak sih. Buah awal-awal lagi lah. Jadi kita pun mikir tak boleh lepas ni. Supaya juga pakai bila tak kemas sebelum semaya lagi. Ni cakap nak pegang, nak jatuh dah. Tu tak sih. Apa tu? Dia akan mengganggu khusyuk. Fokus tu makna khusyuk di sini. Mengganggu khusyuk. Jadi banyak kerja kena buat dalam semaya tu. Tu tak sih. Tu kata Daqiq. Apa gini nak pasti bila semaya tu dalam keadaan betul-betul pergerakan tu hanya pergerakan salat sahaja. Seboleh-bolehnya gitulah. Gitu. Perlu diberi perhatian tu. Perlu diberi perhatian tu. Misalnya piyah kau misalnya dah, ataupun pakai sokok. Janganlah ketika nak sujud baru betul awal lagi. Akak lalu. Muka sokok kan dia bucu tu betul. Jadi bila nak sujud tu, dia kata sokok kau mahal, kalau tekan jadi pun akak lalu lah. Atau tok koni kau. No. Tak sebab kena ada saya sangat. Ni duk betul dalam semaya. Ada betul dalam semaya tu tak asalnya. Tu perbuatan lain tu. Yalah tidak kata batal. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, pergerakan antara besar, pergerakan anggota besar, kalau dibuat tanpa orang panggil bukan sebab syar'i lah. Kecuali kita tak boleh nak elok tu hal lain. Makna dengan sengaja. Tidak persiap ke awal-awal lagi. Lepas tu duk gerak. Kalau mazhab Syafi'i batal tu. Batal tu. Kena jaga. Nak yang suruh jaga. Biar semaya ni betul-betul khusyuk. Betul-betul khuduk. Khuduk ni mana perilaku zahir tu biar serupa dengan Nabi. Hatu anda. Tu kena jagalah. Misalnya piyah lah ni lah. Piyah kan akal lalu. Biar selesa sujud. Baik. Itu kata Ibnu Daqiq dan sangat perlu diberi perhatian. Seterusnya, apa hukum larangan mendedahkan kepala bahu atau bahagian atas badan sebagaimana tersebut dalam hukumnya macam mana? Ada khilaf ke tidak? Cuba tengok di sinilah. Ya pastinya perkara ini ada berlaku perbezaan pandangan ulama dalam isu ini. Misalnya, kalau mengikut Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah dan jumhur ulama, hukumnya adalah tidak haram, bahkan untuk lebih baik. Bahkan untuk lebih baik. Untuk lebih baik dan menjaga kebesaran salat.
kemuliaan solat dengan maksud itu. Allah cuba bayar kalau solat dekat ada lagu tu, Allah tidak munasabah tu. Hak lebih lucu lah nyepih dia pakai. Piah dia pakai. Atas ni tak tutup. Kalau nak kira lah bab piah ni tak ada pun dia, sebenarnya kalau nak kira perbincangan secara serius bab piah ni. Cuma pakai ingat Nabi pakai gitu saja. Pakai sokok ke pakai piah ke pakai topi boleh belaka semaya ni. Patut sudu tu kesak tak belakang lah sudu dia tu. Nah, lah ni ada dia panggil topiah. Tu dia. Dia buat awal-awal lagi sudu tu. Nah, sudu buat awal-awal lagi. Ni tak faham tu piah pakai. Kadang-kadang dia anggap piah tu lebih besar lagi daripada tutup kepala bahu. Apa jadi gitu? Kita tak faham lah tu. Padahalnya tak ada seorang pun ulama kata siapa dia tak pakai piah. Jadi kurang pahala semaya. Tak ada ulama kata gitu. Bahkan Imam Ghazali pernah disebut. Dia kata siapa dia kata pakai serban lebih afdal daripada pakai piah semaya itu maknanya bid'ah tu. Balik. Tak kena. Sebab kalau kita tengok Nabi pun, Nabi semaya ada ketika pakai serban, ada ketika ada ketika pakai piah, ada ketika pakai terbuh daripada pasir. Macam-macam Nabi pakai. Ada ketika piah pun tak pakai. Cuma dia belik serban, dia pun letak ke atas gitu ya. Bucu dia tu. Tak ada piah pun. Maknanya perkara tu bukan perkara yang khususi pada salat. Tu sebenarnya. Jadi sebab itulah kalau kita pergi ke Mekah, kita nampak macam-macam tu. Itulah Islamnya. Kena faham lah tu. Saya pakai pi, semaya kalau pergi masjid ke apa. No. Sebab pernah pergi. Iyalah sebab kita apa tu kita ra'i, makna apa yang kita kata amalan masyarakat kita dah gitu. Dah menjadi kita kata ada. Hal tu tidak salah, molek tu pakailah. Tapi jangan berdoa. Jangan berdoa. Siapa tak boleh jadi tu imam tak akan pi. Kalau tu kepala awak tak ada. No. Tak ada tutup dah rambut ni. No, jadi tu telajak pula. Tak serak gitu. Nak biar pandai-pandai. Setengah tu gitu pakai kurta dah. Tak akan jubah. Tak boleh lagi jadi imam. Jadi we kau pakai jubah. Baca Quran pula, teruk pula. Tu pengalaman lah, pengalaman kita jumpa. Jadi sebab apa berlaku begitu? Karena tak faham tu. Sebab tu perlu kita tahu. Tapi kalau dalam bab ni, bab tutup kepala bahu ni ditekankan. Baik, cuba kita tengok lagi. Tapi kok mana pun kalau mengikut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, mana tiga tokoh besar ni dan juga jumhur, hal tu tidak haram. Bahkan untuk lebih baik dan menjaga kebesaran salat sahaja. Jika seseorang salat dalam keadaan mengenakan hanya satu pakaian dan tidak ada sesuatu yang menutupi pundak atau bahunya, walau sekadar dengan sesuatu yang boleh menutupi bahu sahaja, namun tetap menutup aurat, maka salatnya tetap sah tetapi makruh. Ini mengikut ni ulama Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan jumhur ulama tetap sah semaya. Makna kalau tak ada pakaian, sebab tu dah sengsuh kita letak gau tu tak apa ni, daun, letak daun atas ni. Letak daun tak apa. Ataupun kain tuala kecil letak. Biarlah nampak ketiak nampak tak apa. Ni bau ni. Sebab apa? Sebab zahir hadis ni lah. Sampai begitu sekali. Letak daun pun tak apa. Tak siwi kosong tu. Itu maksud dia. Makruh tu. Makruh ni apa maksud makruh? Dosa kecil. Makruh dosa kecil. Tu. Imam Ahmad, cuba tengok. Imam Ahmad dan sebahagian salaf mengatakan tidak sah salat jika tidak langsung ada sesuatu tu. Tiada langsung sesuatu tertinggal tu. Tiada langsung sesuatu yang menutupi kedua bahunya semasa salat. Kalau tak ada langsung, kosong. Tak ada apa-apa. Tak sah kata Imam Ahmad. Dan juga sebahagian salaf. Kira tak semaknanya berat tu. Hak kata boleh pun makruh. Jadi kena jagalah. Yang keenam, ada sebagian ulama yang menyimpulkan jika seseorang mampu menutup dua bahunya tetapi beliau tidak melakukannya, maka salatnya tidak sah. Ada kata hak tak sah tu kalau sengaja. Boleh tutup. Tapi sengaja tak tutup. Tak sah. Kalau kita kata tak sah pun, saya duk fikir juga semasa duk tahiyat ni, masa duk baca tengok beberapa kali ulang baca takut tersilap. Apa maksudnya? Sebab setengah ulama kata dia tahu ni sunnah Nabi, dia tahu ada larangan. Ada setengah ulama kata tak sah
dan dia boleh tutup, dia tak tutup. Jenis manusia lagu mana? Jenis mukmin lagu mana? Jenis muslim lagu mana tu? Setengah ulama kata kalau dia dengan maksud nak mempersendakan, boleh terjejas Islam dia. Boleh terjejas agama. Biarlah Nabi suruh, aku tak siap. Kalau niat, tapi kita tak tahulah. Saya rasa tidak mungkinlah dia niat begitu. Tapi kalau begitu, bukan boleh kira zaman lah ni. Tu bahaya. Bahaya tu kan. Keharusan tidak menutup dua bahu ketika salat hanya dikhususkan kepada orang yang tidak berkemampuan. Dan mereka diarahkan juga oleh Rasulullah SAW agar memperkemaskan pakaian di bahagian tengah badan agar lebih terjaga aurat dan menimbulkan ketenangan semasa salat. Maknanya tak alih, memang tak alih. Tak ada pakaian. Tak alih nak tutup. Pakaian itu boleh jadi sempit, boleh jadi singkat kita kata. Nabi suruh akad, setakat boleh. Akad biar tengok ni. Mana biar kita tidak nampak aurat. Mana bila sujud tu tak nampak aurat. Akad sekat mana boleh, kemas itu. Kalau dia sekat ni ya, perempuan kembar tu. Mana dia sekat ni. Kalau akad lagi boleh jadi kalau dia sujud pun jadi tak molek lah nampak. Kalau tidak nampak aurat mughallazah pun terdedah aurat mukhaffafah. Tak sih juga gitu. Begitu. Jumhur ulama berhujjah tidak batal solat dalam keadaan tidak menutup dua bahu dengan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis berkenaan bermaksud ini antara dalil jumhur ulama. Dia kata tak batal solat, ni antara dalil dia. Riwayat Jabir, ini terdapat dalam sahih Bukhari. Maksud di hadis ni, saya tidak kemukakan teks Arab. Jika pakaian, yang ini sehelai pakaian, jika pakaian itu luas, maka iltihaflah. Iltihaf ni saya sebut dah sebelum ni, cuma saya letak dalam kurungnya tu takut tersilap faham. Iltihaflah. Maknanya ikat dua punca, kemudian letakkan pada bahagian tengkuk dalam keadaan dua tangan berada di luar kain. Ni kalau luas dan labuh. Kalau boleh buat gitu. Ni kalau akak siapa nampak atas para pohon tu tak boleh lah. Aku ketika sujud tu nampak pelik pula. Kau berat pula nampak tu dah. Tu tak boleh. Itu dia panggil iltihaf. Dan jika ia sempit, jika kain itu sempit, maka ittizar lah. Yang ni perkemaskan pada bahagian abdomen. Ni bahagian ni. Ikut das setakat mana. Kalau das setakat perut. Kalau das setakat atas ni. Sebab nak jaga bahagian bawah. Tu kalau kain singkat dan sempit. Sebab kalau nak ikat, tak boleh muka kain sempit. Tu Nabi sebut. Dia panggil ittizar. Di sisi jumhur, hadis ada kelanggaran tidak menutup dua bahu pada orang yang di sisi jumhur ada hadis yang menyatakan kelanggaran itu maksud sebenar tu tu ada di sisi jumhur ada hadis yang menyatakan kelanggaran tidak menutup dua bahu pada orang yang tidak mampu. Jadi bila ada hadis mana tak apa tu tak tutup kepala bahu kerana tidak berkemampuan. Misalnya ada satu helai pakaian itu pula sempit, maka gitulah. Jadi kena tambah tu di sisi jumhur ada hadis yang menyatakan kelonggaran tidak menutup dua bahu kepada orang yang tidak berkemampuan. Sebenarnya kerana ada hadis ni lah jumhur ulama kata tidak wajib. Kenapa jumhur kata ni tidak wajib tu? Sebab ada hadis. Nabi benar kan terdedah kepala bahu. Ni bagi yang tidak berkemampuan lah. Jadi kena tambahlah di situ ada hadis yang menyatakan kelonggaran. Rukhsah, ada rukhsah situ. Jadi kalau kita perhatikan di sini mana sebab itulah ni saya nak sebut. Sebelum ni sebut dah. Kalau kita perhatikan dalam pengajian fiqh ni, pengajian hadis, fiqh hadis ke, kalau kita perhatikan dia punya pendapat jumhur ni dia ringan. Memang ulama pun sebut gitu. Boleh kata pendapat jumhur ni dia mengambil kira-kiranya paling ringan. Makna masyarakat awam ni tak mungkin dia tidak boleh buat. Mesti dia boleh buat. Itu pendapat jumhur ulama. Tu kena perhatilah tu. Sebab itulah kalau ada berlaku ni satu kaedah juga ni. Misalnya kalau di kalangan sahabat ada berlaku khilaf, kita kena tahu juga jumhur sahabat amalan. Barulah amalan kita tu jadi kukuh, jadi hebat. Jadi tidak pelik. Ni Nabi tak ada, sahabat tak ada, ulama besar tak ada, nyambil kok juru mana tak tahu. Pelik lalu jadi ajaran tu. Nak cari sahabat betul. Kalau ada seorang sahabat, tapi jumhur sahabat semua tidak gitu, pun nampak pelik dah.
Ni tak ada rasa sahabat amal, ulama-ulama yang diiktiraf kurung 3, kurung pertama, kedua, ketiga, tak ada. Itu jadi pelik amal itu. Jadi timbul pertikaian. Timbul perbahasan. Sebab itulah jumhur sahabat ni dikira juga. Sebab tu dengan saya tak ada buku pendapat-pendapat sahabat tentang akidah, tentang syariat. Dia ada kumpul khusus pula 5 jilid. Jadi kita boleh nampaklah pandangan sahabat. Dia panggil asal sahabat. Sahabat cakap tentang akidah lagu mana. Bagaimana sahabat menyikapi ayat-ayat yang berkait dengan Allah SWT. Allah beristiwa di atas arah. Tangan Allah misalnya bertiga. Lagu mana sahabat faham? Dia kemuka kau tu. Bagus juga tu kalau kita baca tu. Iyalah kalau baca lah. Mengikut Imam Asy-Syaukani, hadis ini menjadi dalil keharusan menggunakan sehelai pakaian ketika salat. Dan Imam An-Nawawi mengatakan tidak ada khilaf dalam isu ini kecuali apa yang diceritakan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Saya tidak dapat mengesahkan kebenaran riwayat berkenaan. Namun para ulama ijma' salat dalam 2 helai pakaian lebih afdal. Baik. Mengikut Imam Syaukani, hadis ni yang kita bincang ni menjadi dalil harus dengan sehelai pakaian apa boleh. Cumanya kena pastikan menutup aurat. Dan kita kena perkemah ke bahagian ni, jubah ke, takut kita sendiri masa rokok ke, masa sujud ke, silap-silap kita sendiri nampak aurat kita. Tak sih juga. Takut jadi pening dalam semaya. Mari macam-macam lintasan jahat daripada iblis tu, syaitan tu. Bahayalah tak sih. Tak sih terganggu. Sebab setengah-setengah orang, kalau dia lihat kemaluan dia sendiri pun, dia jadi, kita kata boleh terpesong, boleh jadi, kita kata khayal dan sebagainya. Dalam salat tidak boleh, kena jaga perkara itu. Dalam salat kena jaga. Takut itulah. Tapi kukuk mana pun, hadis ni menjadi dalil boleh. Sehingga, tu kita kata kalau pakai labu, sepatah jubah, kena ikat. Dia kalau pakai tu kain pelekat. Kalau boleh ikat, tekak kena ikat. Nampaknya boleh. Cumanya kata Imam Nawawi, benda ni tak ada khilaf. Cuma ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud yang kata tak leh. Tak leh semaya dalam sehelai pakaian. Ada riwayat. Tapi Imam Nawawi kata saya tak leh nak ngesah riwayat tu betul ke tidak. Tapi setahu saya tak ada khilaf. Nampaknya boleh. Tapi ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud yang kata tak leh. Tapi saya tak leh nak buat pengesahan. Betul ke tidak? Cumanya kalau kita lihat dari sudut lain, salat dalam 2 pakaian atau lebih pada 2 pakaian. Seperti kita lah ni. Pakaian dalam lagi. Pendo kita kata. Apa lagi? Singlet. Lepas tu, basuh tu baju 2 lah. Jaket lagi. Berapa lagi? Seluar. Jubah pula. Tu lagi. Ni 2 lah. Tu memang lebih afdal daripada selah. Tu tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Tu amalnya sebenarnya. Kerana itulah tabiat salat dalam bab berpakaian. Bila ada sahabat-sahabat hak tak boleh pakai 2 lah tu yang jadi timbul persoalan tu. Boleh kah? Sebab hak biasanya kena 2. Kena kemah. Ada ni hak miskin-miskin ni. Hak tu Nabi kata, pupuk kita ni ada 2 lah belaka kau pakai. Ni hadis hak sebelum ni. Kena ingat balik tu. Baik. Sekarang ni kita masuk pada bab yang ke-19. As-salah fil harir. Salat dengan memakai pakaian sutra. Pakaian sutra tak kira lah pakaian baju ke, seluar ke, jubah ke, kain selimut ke dia guna, tak kira. Ataupun sejadah dia ke dibuat dengan sutra misalnya, tak kira lah. Itu maksud di sini. Baik, Imam An-Nasa'i mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Iaitu hadis yang ke-770. Wa bi qala akhbarana Qutaibah wa Isa bin Hammad Zu'bah an al-Laits an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Uqbah ibn Amir qala uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farruj harir falabisahu. Farruju harir. Farruju tu dia jadi naib fa'il pada uhdiya tu. Uhdiya tu dihadiahkan. Kalau kita terjemahnya, tak apalah, kita baca dulu. Farruju harir falabisahu thumma shalla fihi thumma sarafa fanaza'ahu naz'an shadidan kal karihi lah. Thumma qala la yanbaghi hadza lil muttaqin. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Uqbah bin Amir. Beliau telah berkata, telah dihadiahkan tu silaan. Betul lah. Telah dihadiahkan telah dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farruj daripada sutra. Farruj daripada sutra. Lalu Nabi memakainya.
kemudian solat dengan baju tersebut atau dengan pakaian tersebut. Bawah tu saya buat, lepas ni kita baca lah. Selepas selesai salat, baginda menanggalkan baju tersebut dengan agak keras, seolah-olah tidak suka memakainya. Kemudian baginda bersabda, baju ini tidak sesuai untuk orang-orang yang bertakwa. Kena ingat terjemah ni saya banyak mengambil kira dari segi syarah hadis. Sebab kalau kita nak terjemah harfiah tu, dia jadi banyak perkara kena bincang pula. Baik, apa maksud farruj daripada sutra? Cuba tengok nota kaki nombor 10. Farruj di sini maksudnya baju yang dipakai atas baju pertama dan ia terbelah di bahagian belakang. Ni. Pok kita tak ada kat sini. Zaman dulu ni beberapa kamus lah yang saya tengok dan beberapa huraya para ulama, jadi saya ambil satu saja. Ni ambil dari Lisanul Arab, banyak lagi lain. Lebih kurang sama. Maknanya belah belakang. Dia jenis kat sini, contoh saya pakai jubah ni, dia ada pula pakai lain, cuma dia ikat ke belakang ni. Supaya orang nak buat pembedahan. Supaya dia panggil orang nak masuk begitu juga dah. Tapi hak ni mana dia ikat pakatan ni, supaya masuk dia ikat so ya, boko habis. Hak ni dak baju, cuma dia ikat ko ni, dia ikat sini. Ada jenis baju gitu. Tidak kemah ikat tu longgar. Maknanya orang panggil kacing, dia ngikat dia duduk belakang. Jadi terbelah lah. Itu pafal daripada sutra. Baik. Selepas Nabi semaya, mana Nabi pakailah dan Nabi guna untuk solat. Selepas selesai solat, Nabi tanggal ke baju. Tapi cara Nabi tanggal ke baju tu agak keras lah. Seolah-olah tak suka pakai. Selepas tu Nabi pun kata, baju ni tak sesuai untuk orang-orang bertakwa. Pakai. Selepas semaya kata gitu. Tu. Baik. Orang yang menghadiahkan baju berkenaan kepada Nabi SAW adalah Ukaidah bin Abdul Malik, pemilik benteng Dumatul Jandal. Duma tu dia boleh baca dua tu, Daumatul Janda pun boleh, Dumatul Janda pun boleh. Dia khilaf di kalangan ulama tu. Selepas ni saya ada buat. Jadi orang yang menghadiahkan baju berkenaan kepada Nabi SAW adalah Ukaidah bin Abdul Malik, pemilik benteng Dumatul Jandal, satu kawasan yang terletak antara Syam dan Iraq, dan jaraknya daripada Madinah adalah 12 marhalah, bersamaan dengan 1020 km. Tu saya mengambil kira dalam internet di Malaysia kita. Dalam satu marhalah tu berapa ketika musafir tu, kita kalilah. Sebab ada juga lebih daripada juga pendapat kata lebih daripada 1020 km, tapi ni paling pendek, paling singkat. Tu jarak dia, 12 marhalah. Abu Nu'aim mengatakan beliau telah memeluk Islam. Siapa dia ni? Ukaidan. Kata Abu Nu'aim, dia ni telah memeluk Islam dan beliau telah menghadiahkan satu persalinan Saira. Nama pakai tu Saira. Satu sup Saira. Sesiapa yang mengatakan beliau telah memeluk Islam, maka itu adalah kesilapan yang terang. Yang Abu Nu'aim sebut ni. Dia sebut, lepas tu dia kata, siapa dia kata dia memeluk Islam, maka itu satu adalah kesilapan yang terang lah. Beliau kekal dengan agama Nasraninya. Apabila Nabi SAW membuat perdamaian dengannya, maka beliau telah kembali ke bentengnya, Dumatul Jandal, dan telah tinggal di situ. Kemudian tu tertinggal tu, ada sedikit Khalif tu nama, sebab dia begini ni mungkin saya baru dia ada sedikit kesilapan tu. Kemudian tu dia ambil situ sebab nak jaga muka surat ni tak sempat nak buat tu. Kemudian Khalif ni nama orang ni, nama salah seorang tentera lah, Sayyidina Abu Bakar. Nama Khalif ni saya tak sempat nak rujuk. Dia punya Khalif ni biodata dia, sebab tu kita boleh bagi semulanya. Tapi dia ni salah seorang kita kata pemimpin tentera zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Khalif telah menawannya setelah dikepung bentengnya Dumatul Janda di zaman Khalifah Abu Bakar. Khalif tu siapa tu saya maklumkan semula lah. Abu Bakar telah membunuhnya dalam keadaan beliau musyrik dan menganut agama Nasrani. Ini tersebut dalam Umdatul Qari. Sini saya buat nota. Mengikut Al-Jauhari, seorang tokoh bahasa, dia kata ahli bahasa Arab mengatakan Dumah. Mengatakan Dummah tu sebenarnya huruf dal. Nak payah ke Roman ni. Dummah ni baris hadapan kena huruf dal. Perkataan Dumah itu. Manakala ahlul hadis memfathahkan Daumah. Itu beza dia tu. Kalau ahli bahasa dia kata Dumatul Jandal. Tapi ahli hadis lebih cenderung mengatakan tidak, Daumatul Jannah. Khilaf di situ. Jadi kalau sebut Dumah itu mengikut ahli bahasa.
Kalau mengikut daumah, itu mengikut ahlul hadis. Itu dalam Umdatul Qari disebut begitu. Tak apalah, itu secara ringkas. Hafiz Ibn Hajar berkata, zahir hadis menunjukkan Nabi SAW salat dengan memakai baju daripada sutra adalah sebelum berlaku pengharaman sutra kepada lelaki. Dalilnya adalah hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Muslim dengan lafaz, Salla fi Quba dibaj, thumma naza'ahu, wa qala, nahani anhu Jibril alaihissalam. Ini dalam riwayat Muslim. Rasulullah SAW, ni kata Jabir, kata Jabir. Rasulullah SAW telah salat di Quba dengan memakai dibaj. Dibaj ni makna sutra. Dibaj ni sutra yang lembut itu. Dibaj. Kemudian baginda menanggalkannya dan bersabda, Jibril alaihissalam telah melarang aku memakainya. Baik. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, la yambaghi hadza lil muttaqin, juga menjadi dalil haram memakai sutra bagi lelaki. Baik. Orang bertakwa dan yang tidak bertakwa semuanya tertakluk dengan hukum syariat. Walaupun katalah dia seorang Islam tapi dia tidak bertakwa, tetap haram. Baik, boleh jadi juga yang dimaksudkan dengan orang bertakwa adalah orang Islam. Tidak semestinya dia bertakwa. Maksud takwa itu orang Islam. Boleh jadi juga. Sebab ulama nak faham, bertakwa ni apa? Maksud dalam hadis ni. Maknanya kalau orang itu jahat bolehlah pakai sutra. Demo bertakwa tak sepakat lah. Kawan tak apa, mau kawan ni popok mungkar. Popok asim billah misalnya. Jadi hak tak boleh ni orang bertakwa. Tak ada. Ulama, sebab tu ulama bincang tu. Apa maksud hadza tak sesuai kepada tidak patut orang bertakwa apakah? Nak ayatnya kalau orang bertakwa ni sepatut dia kena jaga benar ni. Bukan bermakna orang bertakwa saja. Asalkan orang Islam tak boleh lah. Lelaki maksudnya. Mereka adalah orang yang menjaga diri dari terjebak dengan kekufuran. Larangan adalah sebab Nabi SAW larangan adalah sebab Nabi SAW menanggalkan baju berkenaan itu. Dan pada ketika itulah bermulanya hukum haram memakai sutra bagi lelaki. Dia sebenarnya, kalau kita perhatikan perkara ni, ulama tak khilaf. Dia berlaku di Mekah, di Madinah. Atau tak khilaf. Cumanya bila? Maknanya kalau kita kata di Quba ni, mana awal lagi ni? Tahun pertama. Maknanya pengharaman itu berlaku bila dihadiah pada Nabi, Nabi pakai, selesai semaya, baru Nabi tahu. Baru sampai wahyu. Nabi pun pecah selalu, buat selalu, tanggal selalu. Itu dia nak ayat tu. Situ mula taklif. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ketika Nabi pakai tu, tak ada lagi lah hukum tu. Hukum larangan sutra kepada lelaki tak berlaku lagi ketika Nabi mula-mula salat. Selepas salat Nabi pun tanggal. Mana selepas tu baru tidak boleh. Di situlah sebab tu ulama kata di situlah bermulanya hukum haram itu. Baik, jumhur ulama mengatakan salat orang lelaki yang memakai sutra walaupun perbuatan itu adalah haram adalah sah dan tidak perlu diulangi salat berkenaan. Ini mengikut jumhur, sah. Supaya pakai curi lah sah. Tapi tak boleh pahala. Itu makna haram. Dosa dah tak boleh pahala semaya tu. Namun mengikut Imam Malik salat berkenaan perlu diulang semula dalam waktunya. Kena ulang semula. Maknanya tak sah. Maknanya kalau lepas waktu kena qadha lah. Itu maksud dia. Badruddin Aini rahimahullah berkata, tokoh-tokoh dalam mazhab kita yang ni mazhab Hanafi, mereka berpendapat sah salat tapi makruh, tidak haram. Tadi kata haram. Ni kata makruh. Imam Malik kata kena jumhur ulama kata haram tapi sah. Badruddin Aini kata ni pendapat dalam tokoh-tokoh dalam mazhab kita lah. Dia kata sah salat tapi makruh. Dan musalli berkenaan berdosa kerana telah melakukan perbuatan haram. Maksudnya sah. Makruh lah tu. Makruh salat dengan pakai. Perbuatan pakai tu haram. Ini juga adalah pendapat Imam Syafi'i dan Abu Thawr. Imam Syafi'i berkata gini juga. Perbuatan tu haram tapi sah semaya. Kalau ni tokoh-tokoh mazhab Hanafi ni kata maknanya perbuat betul lebih kurang ya sebenarnya tu kalau kita perhatikan lebih kurang saya tu dah sebenarnya sah maya. Patut boleh pahala ke tak lah muka barang haram. Lepas tanggungjawab sekadar tu saja. Mana semaya tu tak ada nilai. Sekadar sah saja. Tu. Maknanya solat yang sekadar sah ni makna tidak berkualiti langsung. Dalam riwayat Imam An-Nasai
Dalam riwayat Imam An-Nasa'i menyebutkan baginda menanggalkan baju tersebut dengan agak keras. Namun Imam Ahmad dalam riwayatnya daripada Hajjaj dan Hashim telah menambahkan perkataan anifa. Maknanya dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Hajjaj dan Hashim ada lagi perkataan lain yang disebut anifan, bukan sekadar ada kasar tapi tergesa-gesa, cepat-cepat pecah. Nampak orang panggil pelik lah. Seluruh maya tu tangga tu dengan kasar, dengan cepat-cepat. Itu maksud dianya. Keadaan ini sangat berbeza dengan kebiasaan Nabi SAW yang lemah lembut dan sopan dalam setiap gerak-gerinya. Sehingga sahabat perasan, mana nampak ketemu tu? Seluruh maya kat pecah, nampak gaduh-gaduh. Nampak anif. Anif ni maknanya orang panggil nampak kasar, tergesa-gesa. Itu. Sedangkan Nabi tidak begitu. Itu bukan sifat Nabi begitu. Nak ayatnya haram lah tu. Nak ayat haram. Hukum haram. Keadaan Nabi SAW ini dan pada ketika ini sangat kuat menunjukkan hukum haram memakai sutra bagi kaum lelaki. Cuba perhati. Keadaan Nabi SAW ini dan pada ketika ini sangat kuat menunjukkan hukum haram memakai sutra bagi kaum lelaki. Dalam riwayat Abdurrahman bin Ja'far, Imam Ahmad menambahkan, dalam riwayat Imam Ahmad diambil daripada Abdurrahman bin Ja'far ni ada tambahan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mencampakkannya. Bukan sekadar pecah, Nabi campak, isyarat campak gitu. Tu. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah memakainya dan telah salat dengannya. Itulah. Yalah saya tidak sebutlah selepas tu maknanya ada tambahan. Maknanya dia hadis-hadis yang kita bincang ni akhirnya semua Nabi kata la yambaghi hadza lil muttaqin. Bila Nabi tahu Nabi buat tu, Nabi kata tak sesuai orang bertakwa apakah ni. Tapi nak yang dalam riwayat Ahmad ni daripada jalur riwayat Abdurrahman ni bukan sekadar tanggal dengan tergesa-gesa kasar, campaklah. Tu. Lagilah terang nampak haram tu. Jumhur ulama mengharuskan kanak-kanak memakai pakaian sutra dalam situasi tertentu seperti pada hari raya dan sebagainya. Bukan sama. Bukan setiap hari. Tapi dalam keadaan tertentu, misalnya hari raya untuk budak-budak. Tak boleh buat pakaian sama-sama gitu. Supaya baju kemeja, supaya baju gombel kita kata. Tak boleh nak buat gitu. Pada hari raya sekali-sekala, sekali setahun, dua kali setahun. Tu ada ulama, jumhur ulama kata begitu untuk budak-budak. Ini memberi maksud ia tidak boleh dijadikan pakaian kebiasaan. Mengikut pendapat yang asah, ini pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i, keharusan untuk kanak-kanak lebih luas lagi, bukan terbatas pada waktu-waktu tertentu saja. Tapi kalau dalam pendapat asah dalam mazhab Syafi'i, tak semesti hari raya untuk budak-budak. Keadaan biasa pun boleh. Tu. Itu mengikut pendapat yang asah. Kuat jugalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Baik, ada juga kalangan ulama yang menegah kanak-kanak memakai pakaian sutra selepas mereka sampai umur tamyiz. Tamyiz ni makna mumayyiz. Boleh beza dah. Mana kecil ni kira-kiranya kecil benar. Orang panggil kanak-kanak ni hak boleh beza cuma ni boleh beza najis tak setuh dah air kecil tu. Tu peringkat tamyiz lah kita panggil. Mumayyiz tu. Boleh beza dah najis tak setuh dah. Kita kata ni tahu tak setuh dah. Makna budak kecil benar ni 3 tahun. Kau boleh lah nak pakai tu. Tu bukan budak sekolah dah ni. Ada ulama kata begitu. Baik, tak apalah. Harus pemimpin dan selain mereka menerima hadiah daripada musyrik, ni kesimpulan hadis ni. Jika ada masalah dan tidak akan menimbulkan apa-apa fitnah dan isu yang berbangkit. Boleh walaupun daripada orang kafir pun. Tapi kena tengoklah pakaian itu tidak haram secara zat. Sebab sutra ni bukan haram secara zat. Dia nak hadiah kita agak tak boleh walaupun kita pemimpin pun. SU dia kena maklah awal-awal lagilah setiausaha politik dia tu. Itu tidak hormat pemimpin. Yang ke-8, harus pemimpin dan selain mereka menerima hadiah. Tadilah yang ke-9, mengikut Al-Allamah Ibnul Arabi. Ni biarlah saya kemuka di sini nak ayatnya khilaf dalam bab ni besar. Kemudian kita buat nombor 5 tu kesimpulan dia lah apa sebenarnya Nabi naknya dengan sutra ni. Mengikut Al-Allamah Ibnul Arabi, ni ada alif lam tu, ada alif lam kena ingat tu. Sebab dia ni beza pada alif lam. Kalau Ibnu Arabi tu hak batiniah tu, hak sesak tu. Ni Ibnul Arabi, tokoh ni.
Jadi mengikut Al-Allamah Ibnul Arabi, para ulama berbeza pendapat tentang hukum memakai dan menggunakan kain sutra kepada 10 pendapat. Dia simpulkan begitu. Satunya haram dalam semua keadaan. Ada ulama kata dalam semua keadaan tak boleh langsung orang Islam pakai. Tapi hak kata tak boleh pun jual, boleh jual kepada orang tidak Islam, boleh. Haram dalam semua keadaan. Ada kata begitu. Yang kedua, haram kecuali dalam peperangan. Al-Harb, saya sebut Al-Harbu ni sebab di nombor 5 tu Al-Ghazu, peperangan juga, nak terjemuh payah dalam bahasa Melayu. Cuma Al-Harbu ni peperangan besar, kesal dia lama, masa dia panjang. Orang panggil kira peperangan hak besar lah. Itu dia panggil Al-Harb. Tak boleh, boleh lah dalam peperangan. Ni kita tidak nak bincang lah sebab ulama kata boleh ni. Sebab dalam peperangan ni misalnya kain sutra digunakan untuk tentera, sebab dia tu dia jaga kulit. Kulit payah netuk, payah nepuh, payah gatal. Kain sutra ni ada kelebihan dia. Dalam ketika keadaan tu boleh lah. Gak tentera ni tak mandi. Hak duduk di perbatasan, hak perang tu nak mandi tak ada dah. Jadi kain sutra sangat perlu untuk dia. Tak apalah. Sebab harbu ni peperangan hak lama, melibatkan kos besar. Itu makna al-harb. Itu perbezaan bahasa Arab. Yang ketiga, haram kecuali ketika musafir. Boleh ke? Musafir ni musafir hak dululah. Nak jumpai pupayah. Jadi bila dia guna kain sutra tu, kuranglah sikit kesal pada kulit tu. Sebab kain sutra ni memang ulama bincang, kalau ada keharusan dia untuk orang sakit, ni bawah hadis saya sebut ni. Penyakit kulit ke, dia salah satu cara nak merawat orang penyakit kulit ke. Untuk penyakit kulit tertentu. Haram kecuali kita kesakitan. Sakit mengikut doktornya boleh. Kalau sutra ada unsur merawat. Kalau penyakit jenis tu boleh lah. Sebab orang sakit ni kadang-kadang dia nak keselesai. Sebab kain sutra dia lembut. Dia sedap pakai lah. Yang kelima, haram. Satu saja tersilap. Haram kecuali dalam pertempuran. Saya buat Al-Ghazu ni pertempuran kecil. Tidak sebesar Harbu ni pertempuran besar. Tu. Misalnya sehari dia bertempur ataupun 2 hari dia panggil Al-Ghazu, tapi siapa bulan lah tu, tu dia panggil Al-Harbu. Tu dalam bahasa Arab. Seperti kita lah perahu dengan kapal. Bagi tu lah zahirnya, nah. Tapi tu orang tak air kapal muat 2 orang tu. Ataupun ada ke bot kecil, perahu kecil dah. Orang tak air kapal tu. Kapal muat 2 orang. Kalimah kapal tu bahasa Melayu makna besar, saiz besar. Ni begitulah juga. Haram kecuali dalam Al-Ghazu, pertempuran. Saya terjemuh, nak ubah sikit terjemahan tu. Sebab tak tahu nak terjemuh macam mana, tu dalam bahasa Melayu. Baik, yang keenam, haram kecuali digunakan sebagai bendera. Untuk buat bendera tak apa. Yang ketujuh, haram pada laki dan wanita. Tak boleh laki tak boleh, wanita pun tak boleh. Ada juga kata begitu. 8, haram digunakan untuk keperluan bahagian atas tapi tidak untuk kegunaan bahagian bawah. Contohnya sebagai hamparan, tepak kesak kaki ke, apa atas lembek ke, untuk tidur. Ini pandangan Imam Abu Nifah dan Al-Majishun. Majishun nama ulama. Kalau kita tak dilansir ni tak boleh bahagian atas sebab nampak adalah sebab dia nampak mewah. Saya sebut pada nombor 5 tu. Dia kata gitu. Yang ke-9, halal untuk laki, perempuan dan untuk semua kegunaan. Boleh pula dah ni. Ada juga. 10, haram jika dicampurkan tenunannya dengan benang lain. Kalau dia saja tak apa, campur tak boleh. Pula dah. Tak apalah. Yang ke-10nya, hikmat diharamkan memakai sutra. Kepada apa hikmatnya? Apa tujuan? Apa kehendak syariat? Diharamkan kepada lelaki. Sebab jumhur ulama kata perempuan boleh. Perempuan boleh. Hak tak boleh lelaki. Hak tu hak masyhurnya. Yang pertama ni saya tidak bincang lah. Ni sebut poin saja. Masalah pendapat ni kemah ke tidak kemah itu, saya masuk dalam nombor 5 tu. Hak nombor 5 tu nak kita nak ya. Yang pertama, antara hikmat ni yang disebut oleh ulama dalam kitab. Munasabah ke tidak munasabah, kuat ke tidak kuat, itu halal. Cuma ada ulama sebut. Yang pertama sekali ni mengelak daripada wujud dan subur sifat sombong. Sebab sutra ni dia mahal. Nampak sombong, nak mengelak daripada sombong. Yang kedua, ia lebih sesuai kepada perempuan sebab dia lembut, sesuai dengan perempuan lah. Perempuan ni sesuai dengan kelembutan dia tu. Laki dia kena kasar. Padan dengan lelaki dia tu. Yang ketiga, menutup pintu tasyabuh antara lelaki dengan perempuan. Bila sesuai dengan perempuan, lelaki pakai. Jadi ada tasyabuh lah, tasir. Istilah tasir. Lelaki pakai yang khusus, perempuan pakai yang khusus. Ada yang kata begitu. Yang kelima, menutup pintu takhannus. Takhannus ni maknanya. Mengelak daripada lelaki ni pergi ke arah hidup seperti perempuan. Itu takhannus.
Pondek lah kita panggil. Tak nak elok jadi gitu. Yang kelima, inilah sebenarnya hak dikenaki hak kebanyakan ulama, inilah hak kuatnya. Sebahagian ulama memberikan pandangan larangan lelaki memakai sutera adalah sebagai latihan ubudiyah dan latihan agar tidak bermewah-mewah. Bahkan isu ini lebih pada menyemarakkan perasaan simpati dan memikirkan kepada insan lain yang tidak bernasib baik. Moga kai sutera ni kan mahal. Duduk guna pakai yang mahal tu gak, jadi tak ada nak sedekah dah lah. Hidup mewah segala-gala, setiap sudut mewah, tak molek gitu. Hilang tu perasaan simpati. Takut hilang tu lah. Jangan habiskan harta halal kepada kepentingan diri sendiri sahaja, tanpa memikirkan kepada fakir miskin dan kalangan marhain yang susah, melarat, bahkan sebahagian tidak mampu pun menyediakan keperluan asah pada keluarga mereka. Duk habis pada benda-benda mahal gini, sedangkan pakaian ni pakai beli pasal mahal pokim nada. Duk habis ni. Dia sutera ni kalau hak molek siapa beribu-ribu, 10,000 main-main je. Bukan tu. Tak ada sutera ke 50 riyal. Kalau ada tu tidak ori lah tu. Baik. Fikirkan kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ni ulama sebut. Cumanya saya tidak sebut lagi, ada lagi. Kalau dalam internet yang saya sempat tengok tu, ulama bincang lah. Dah kalau poin yang kelima ni kita faham. Lepas tu lagu mana pula pakai cicing? Harga 50,000 dia tanya. Sutera tak boleh. Laki. Tapi cicingnya 40,000, 50,000 dia tanya. Sutera tak akan. Pada sutera pun tak semangat tu. Maknanya tak faham hikmat lah tu. Maknanya kalau hak ni kita faham, sepatutnya kena faham lah. Hak lain-lain pun gitulah juga. Ni siapa beli piyah 1,500. Piyah 1,500. Saya kelih pun tak nak sabar. Yang beli macam. Tapi ada tu pelik tu, ada gambar selipar jadi mahal. Begitulah dia. Jadi bab yang ke-20 tu kita bincang minggu hadapan. Jadi hak tu lah sebenarnya. Maknanya kalau kita faham dalam bab sutera ni, hak lain pun gitulah. Janganlah duk habis duit situ. Tak pernah sabar tu. Beli pen ke 300 riyal. Nulis bila? Pen ke 300 riyal tak ni. Kita beli hak 5 riyal sepaket tu. Setahun tak habis guna. Apa jadi? Tu tak sih tu. Anak jumpa, biar anak sebut, jumpa ni penulis ni. Dia jumpa di Masjid Kapur Laut di Ampuri. Saya kenal dia. Tak ingat nama dia. Lama dia, tapi dia ni penulis. Terbokok tu nulis segil kat dia. Bui salah dia pun jawab. Nampak dia tulis di buku banyak. Dia kecek-kecek dengan dia tu. Dia kata buku saya nak cetak untuk cetak karya kedua. Jadi banyak penambahan dan pengurangan. Dia edit lah. Nulis. Nulis. Dia rakyat cerita dia. Dia kata dia banyak. Dia terpaksa kurang ke bergaul dengan orang sebab banyak. Dia sebutlah tajuk buku yang dia sudah buat gini. Ada seorang penulis ni. Tidak terkenal mana. Tapi gitu. Nak ayatnya pen dia ke apa? Tu lah 5 yang sepaket. Ni pakai go 300 ni. Tu yang maksud dia sini ya. Tu maksud dia. Nak tunjuk saja tak boleh gitu. Gitu maksud. Jadi kena faham lah. Rasanya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.